Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat menyambung kembali pengajian tadabbur ringkas surah Yasin, yang mana kita telah pun sampai kepada ayat yang ke-72, yang mana pada pagi ini kita akan membaca keterangan ayat ke-73, yang mana ayat 73 bagi nota yang bercetak berada pada muka surat 48. Sebelum ini, pada ayat bermula ayat 71, 72, 73 dan 74 merupakan kumpulan ayat yang Allah memaparkan, Allah menunjukkan bahawa Allah itu sangat berkuasa dari sudut menciptakan binatang ternakan. Dalam masa yang sama, Allah nak mengajak manusia ini kepada mengesakan Allah dengan menunjuk bahawa Allah itu adalah Tuhan yang satu-satunya layak disembah. Dari sudut Allah itu sahajalah yang merupakan sumber kepada segala nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Maknanya dari sudut kekuasaan Allah, dan yang kedua dari sudut Allah itu adalah pengurnia nikmat kepada manusia melalui haiwan ternakan yang Allah cipta dan kemudian Allah jinakkan untuk manusia. Jadi ayat 73 ni ayat yang Allah memperincikan lagi haiwan ternakan ni, selain daripada ia boleh digunakan sebagai tunggangan, sebagai kenderaan, begitu juga bukan sekadar haiwan ternakan ini merupakan haiwan yang boleh dimakan sebahagian daripadanya. Maka ayat 73 Allah menjelaskan lagi apakah nikmat yang boleh dapat daripada haiwan ternakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون walahum fiha, dan mereka beroleh pelbagai faedah. Pelbagai faedah tu merujuk kepada manafi', maknanya ada banyak manfaat, faedah. Wa masyaribu, dan juga boleh diambil sebagai minuman yang ada pada haiwan-haiwan itu. Afala yashkurun, maka mengapa mereka tidak mahu bersyukur? Jadi Allah mengatakan macam-macam mereka dapat daripada haiwan ternakan. Pelbagai faedah tu maksud dia umumlah. Maksudnya mungkin haiwan-haiwan ni boleh dijadikan sebagai mungkin kulit-kulit dia boleh manfaat, mungkin pada tulang-tulang dia boleh menjadi manfaat, pada bulu-bulunya boleh menjadi manfaat. Begitu juga ada haiwan ini dijadikan sebagai minuman. Maka setelah Allah menyebutkan ayat 71, 72 sampai 73, maka Allah mengajak
kepada mereka-mereka yang mendapat nikmat ini juga kepada kita adalah Allah mengajak kita supaya mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Macam mana nak mensyukuri Allah? Jawapan dia tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mengesakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi adakah orang-orang yang pernah mendapat nikmat haiwan ternakan ni dia betul-betul bersyukur? Nanti kita akan baca pada ayat yang berikutnya, kita akan dapat jawapan. Jadi kita lihat apakah pengajaran ayat 73 yang boleh kita ambil manfaat pada pengisian pada pagi ini. Nombor satu, kita sudah sedia maklum Allah menciptakan semua daripada haiwan tersebut adalah untuk kita mengambil manfaat. Ambil manfaat, gunakan. Sama ada dijadikan sebagai kenderaan, makanan, pelbagai faedah lain termasuklah minuman. Dalam ayat ini juga kita dapat belajar bahawasanya ada daripada haiwan itu kita halal meminum susunya. Antaranya susu kambing. Kan? Sebab Allah kata untuk pada haiwan itu, untuk mereka itu boleh sebagai minuman. Maknanya daripada haiwan itu bolehlah dijadikan sebagai salah satu sumber minuman bagi manusia. Jadi apakah tindakan selepas tadabbur yang kita boleh ambil? Satu daripadanya, banyaklah tindakan lain, satu daripadanya minumlah susu haiwan tersebut. Sebab apa tau? Kita tengok dekat sini. Saya ada nukilkan beberapa dalil yang menunjukkan bahawa minuman yang berpunca daripada haiwan, maksud dia bukan haiwan tu minum, maksudnya susu daripada haiwan itu sebenarnya adalah minuman yang barakah. Kalau ditanya dalam banyak-banyak minuman apa yang Allah berkati? Jawapannya adalah minuman yang ada pada haiwan-haiwan ternakan. Susu lembu, susu kambing. Kerana Allah sebut tu dalam suratul Nahl ayat nombor 66. Allah kata apa? Kalau kita baca pada ayatnya, Allah bagi tahu, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternakan itu benar-benar mengandungi pengajaran bagi kamu. Ni kita dah lalui ayat apa? 71, 72, 73. Betul. Selama ni mungkin kita tak mengambil, mungkin kita tak mengamati, mungkin kita tak mengambil kisah haiwan ternakan ni. Tetapi pada haiwan-haiwan itu mengandungi ada banyak pengajaran. Nak kenal Allah, hebatnya Allah, pemurahnya Allah, ada pada haiwan ternakan. Allah kata lagi, nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damil labanan. Allah kata, kami beri minum kepada kamu daripada apa yang keluar daripada dalam perutnya, yang keluar antara hampas makanan dan dengan darah. Maksudnya Allah kata, daripada haiwan ternakan tu kamu dapat minum, kata Allah. Kami beri kamu minum, kata Allah. Yang minuman tu ada dalam perut haiwan tu, yang dia keluar di antara dua tempat tu. Lepas tu Allah terangkan apa dia tu. Allah kata labanan. Kenapa tak kata labanan khalisan, iaitu susu yang bersih. Yang Allah kata susu itu apa? Sa'ighun lisyaribin, yang mudah diminum, sedap rasanya bagi orang yang meminumnya. Okey, jelas. Rupa-rupanya susu haiwan ternakan tu Allah sebut ia di dalam Al-Quranul Karim.
Kemudian dalam hadis Nabi SAW, seperti mana hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, Nabi SAW mengajar kepada kita, kalau kita dapat makanan, minuman, kita doakan keberkatan pada makanan itu. Antaranya minum susu. Tengok Nabi kata apa. Kata Nabi SAW, وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبْنًا فَلْيَقُلْ, dan sesiapa yang Allah memberikan kepadanya minuman berupa susu, hendaklah dia berdoa setelah dia minum susu tersebut. Apa doa dia? Tengok ya, Nabi doa. Nabi kata, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Itu doa dia. Apa dia? Ya Allah, berilah keberkatan kepada kami dalam susu ini, dan berilah kami tambahan lagi keberkatannya. Kemudian Nabi sebut apa? Sabda Nabi SAW, laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'ami wasyarabi ghairul laban. Nabi kata tidak ada satu pun makanan yang dapat menggantikan makanan dan minuman melebihi susu. Hadis ni hadis yang hasan. Maknanya minum susu ni boleh kenyang. Begitulah minuman yang terbaik adalah susu daripada haiwan. So tindakan selepas tadaburnya apa? Kalau pergi bistro, order apa? Susu kambing satu. Ni contohlah. Sebab selama ni mungkin, ialah sebab kita baca surah Yasin, betul tak? Tiap-tiap minggu kita baca surah Yasin. Tapi kita macam, Allah kata pada haiwan tu ada minuman kami jadikan. Spesifik tu Allah sebut dalam surah Yasin tu. Jadi kita pun nak merasai tentang, oh, macam mana dapat minuman ni? Jadi apabila kita minum, Masya Allah. Saya kempen ni bukan sebab saya menjual susu haiwan ke tidak ada muan ya. Ni saya sebut dari sudut bagaimana Allah Ta'ala ni kalau dia sebut, mesti ada sebab dan mesti ada hikmahnya. Dan pernah minuman susu haiwan ni dibawa kepada Nabi. Nabi pernah sebut kepada salah seorang isteri Nabi. Nabi kata, oh, itu minuman yang berkat. Kata Nabi SAW. Selepas ni kalau nak order minuman, cakap dekat dia, saya nak minum minuman yang berkah. Betul tak tuan? Ni dalam hadis yang sahih. Jadi kalau kita dapat minuman daripada susu, jangan lupa membaca doa, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Okey, maknanya kalau sesuatu minuman, makanan itu ada barakah, maknanya barakah tu apa? Dia memberikan kebaikan yang banyak. Itu je saya boleh kata. Kalau sesuatu dikaitkan dengan berkat, maknanya sesuatu itu mengandungi manfaat yang banyak. Itu sekadar kita nak mengambil, kita panggil apa, nak mengambil hikmah daripada haiwan yang Allah sebut di dalam surah Yasin. Sebab kalau kita tak macam, mungkin kita tak pernah menaiki haiwan, mungkin kita tak makan apa daripada haiwan itu, tak minum, mungkin kita feel kita tu, penghayatan kita tentang ayat tu mungkin kurang lah. Jadi untuk kita kata apa, menunaikan, kita nak rasa nikmat pada ayat itu, maka kita ambillah manfaat daripada haiwan-haiwan ternakan. Baik, kita lanjutkan dengan ayat nombor 74. Ayat 74 ni Allah menunjukkan kepada kita rupanya ada manusia ni tetap tak nak bersyukur kepada Allah. Orang Arab dulu kan, memang haiwan ternakan ni tak boleh dipisahkan. Haiwan itulah yang menjadi tunggangan. Mereka naik macam unta ke. Haiwan itulah yang digunakan membawa barang-barangan dagangan ke hulu ke hilir, musim panas, musim sejuk. Haiwan-haiwan itulah yang dijadikan sebagai apa? Kulit-kulitnya untuk dijadikan sebagai baju sejuk.
Kan? Haiwan-haiwan itulah digunakan untuk makan, untuk minum. Tapi mereka tak nak bersyukur kepada Allah. Seperti mana yang Allah sebut di dalam ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Ayat ini Allah Ta'ala telah menjelaskan ada manusia ni yang Allah minta mereka bersyukur dengan mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, tapi ada di kalangan manusia Allah mengatakan mereka menyembah beberapa Tuhan selain daripada Allah. Okey, ayat ni bukan bermaksud Allah mengiktiraf selain Allah tu ada Tuhan ya. Tetapi Allah menyebut tu kerana nak memahamkan kepada kita ada manusia menganggap ada Tuhan lain itu sebagai Allah. Allah kata tergamak mereka ni mengambil makhluk-makhluk lain sebagai Tuhan selain Allah dengan harapan mereka mendapat pertolongan daripada Tuhan-Tuhan yang mereka ambil selain daripada Allah. Okey, ayat ni apa maksud mereka minta pertolongan? Mereka minta tolong apa? Dijawab oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya. Beliau menjelaskan maksud la'allahum yunfurun, iaitu mereka minta tolong dari sudut meminta rezeki. Itu nombor satu. Nombor dua, mereka percaya bahawa patung-patung, berhala-berhala itu adalah perantaraan mereka kepada Tuhan yang sebenar. Ada juga macam tu. Okey. Jadi untuk mengukuhkan keterangan ayat 74 ni, mari kita ambil sedikit waktu untuk kita melihat terjemahan pada ayat Suratul Zumar ayat nombor 3. Ini di antara jawapan sebenarnya kenapa mereka menyembah patung-patung, berhala-berhala. Dalam Suratul Zumar ni Allah memberikan jawapan bahawa mereka ini sebenarnya menganggap patung-patung itu sebenarnya adalah sebagai perantaraan antara mereka dengan Tuhan. Sedangkan kita belajar, kita dengan Allah ni tak perlu ada perantaraan. Sebab tu kita pernah sebut sebelum ini, Allah menafikan dengan sekeras-kerasnya Allah itu mempunyai anak. Seperti mana kita baca surah Al-Kahfi. Okey. Kenapa tak patut kalau ada mereka menganggap makhluk lain boleh bagi rezeki? Dijawab oleh Allah dalam suratul Al-Ankabut ayat nombor 17. Allah kata apa? Allah mengatakan yang bermaksud kamu hanya menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh orang. Allah kata kamu menyembah Tuhan, kamu anggap dia Tuhan, tapi Tuhan itu Tuhan yang dibuat oleh orang. Dan mereka tidak menyembah Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Dapat Allah terangkan lagi. Sesungguhnya mereka yang kamu sembah selain dari Allah itu tidak berkuasa memberikan rezeki kepada kamu. Betul tak? Allah kata, dahlah yang kau sembah itu orang yang buat. Kamu sembah orang buat dia.
Lepas tu pula yang kamu sembah itu dia tidak boleh memberikan rezeki kepada kamu. Justru itu mintalah rezeki daripada Allah dan sembahlah dia dan bersyukurlah kepadanya. Okey, jadi jelas keterangan ayat nombor 74. Jadi kita ada sedikit lagi waktu. Kita baca ayat nombor 75 tapi tidak akan dihuraikan. Kita baca ayat 75. Okey, ayat 75 ni tuan-tuan dan puan-puan, peranan ayat 75 menjelaskan lagi kenapa tak patut menyembah tuhan-tuhan selain daripada Allah yang satu. Allah menyebutkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. Allah mengatakan ayat 75 ni tuan-tuan kena ambil kembali ayat 74 tadi. Jadi Allah mengatakan sembahan-sembahan mereka itu mereka sembah apa? Mereka percaya ada makhluk lain yang boleh bagi pertolongan tau, yang boleh bagi rezeki sebagainya. Allah kata makhluk-makhluk itu tidak dapat sama sekali menolong mereka. Bahkan sembahan itu sendiri yang akan menjadi tentera, ia akan hadir kepada mereka. Apa maksud sembahan-sembahan itu menjadi tentera? Ia akan hadir kepada mereka. Mereka itu siapa? Penyembah patung-patung dan berhala itu. Patung-patung itu akan jadi tentera. Ia akan datang kepada mereka. Apa maksud jadi tentera ni? Apa maksud mereka hadir kepada mereka? Kita jawab persoalan itu keesokan paginya, insya-Allah. Insya-Allah. Sebab kita pun dah 23 minit 13 saat. Sebab waktu sekarang ni sangat penting. Okey, jadi kita berhenti pada ayat ni sebab penerangan dia agak panjang sikit, sebab dia ada dua makna. Sebab tu saya perlukan waktu yang cukup untuk menerangkan apa maksud mereka menjadi tentera. Nanti kita akan kupas insya-Allah pada esok pagi insya-Allah pada muka surat yang ke-56, 57. Jadi kita boleh baca terlebih dahulu keterangan ayat, ataupun siapa yang ada kitab tafsir seperti Ibnu Katsir ke, kitab tafsir Buya Hamka Al-Azhar ke, maka boleh baca dulu supaya besok dapat ikuti dengan jelas apa yang kita akan bincangkan pada keterangan ayat yang ke-75. Jadi kita sudahi pengisian kita pada pagi ini dengan memohon keampunan kepada Allah, iaitu dengan membaca tasbih penghapus dosa, dan kita saling berpesan-pesan kepada kebenaran, dan kita saling berpesan-pesan kepada kesabaran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.